الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: سلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia supaya kita diberikan kebaikan, kita diimpunkan dalam ketaatan, kita diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Menjak masuk ke hari-hari terawal bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan diperingatkan kepada kita tentang ruang kita disempatkan berada dalam bulan mulia ini, Allah Subhanahu wa taala melembutkan lidah-lidah kita dan hati-hati kita untuk menyebut selawat dan ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Ghayah al-Matlu' wa A'zam al-Minnah fima yaghfirullahu bihi az-zunub wa yujibul jannah daripada Imam Abi Daibak di muka surat yang ke-97. Masih lagi pada fasal ketiga, iaitu pada bab ketiga menyatakan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma pada malam ini kita masuk dah tajuk yang kedua, iaitu fasal kedua pada menyebutkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya pada hari kiamat. Berkata pengarang, daripada awal disebutkan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimuatkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mana bermaksud semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu syafaat. Riwayat Imam Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, innan nas yasiruna yawmal qiyamah jutha, kullu ummatin tattabi'u nabiyyaha yaqulun ya fulanu ishfa' hatta tantahi syafa'ah ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fazalika yawma yab'athahu Allahu maqaman mahmuda. Artinya, sesungguhnya pada hari kiamat manusia akan berada dalam keadaan juthan, iaitu berlutut. Setiap umat akan mengikut nabiyyaha, akan mengikut nabi-nabi mereka, dan mereka akan berkata, wahai fulan, ishfa', berilah syafaat. Sehingga mereka datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari itu ialah hari Allah membangkitkan baginda pada al-maqam al-mahmud, yakni tempat yang terpuji. Daripada dua ayat yang disebutkan daripada muka surat 97 sampai 98 ini, dia memberikan tumpuan khusus kepada satu kalimah yang segar pada pengetahuan dan pemahaman kita, iaitulah yang disebutkan sebagai maqaman mahmudah. Perkataan ini wujud dan muncul setidaknya dalam setiap doa kita baca selepas daripada azan. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa asyrafa wad darajatal 'aliyat rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmuda. Disebutkan kalimah maqam al-mahmuda. Maka daripada perkataan ini yang juga dimuatkan, yang kita baca pada setiap kali doa selepas daripada azan, maka telah pun dikhususkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan peluang untuk membacakan doa tersebut setiap kali kita mendengar lafaz azan. Cuma kaedah dia bergerak pada rangkuman yang telah pun kita kongsikan melalui kitab ini juga, bermula dengan mencukupkan, menyempurnakan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca doa yang dimuatkan dalam al-ma'thurat, iaitu doa radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islam madina, atau kama qal, boleh juga mengucapkan kalimah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kemudian disambung dengan doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah sampai habis. Adapun ditambah dengan innallaha la tukhliful mi'ad adalah satu taukid bagi menyatakan bahawasanya inilah perkara yang bakal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam peroleh di yaumul mahsyar kelak. Maqam al-mahmud ini adalah satu perkara yang dibahaskan oleh para alim ulama, menceritakan tentang bagaimana Nabi setidaknya minta untuk diundi. Selama mana kita duk kekal membaca doa selepas azan tu, dia umpama kita mengundi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kedudukan yang digelarkan sebagai maqam mahmud. Dan bagi setiap umat itu ada para nabinya, dan setiap nabi itu juga ada peluang untuk mendapat maqaman mahmuda. Tetapi bila kita tengok balik daripada unjuran jumlah umat Nabi yang ada, daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka daripada dominannya, majoritinya pastilah umat Nabi SAW yang paling ramai. Jadi sebab tu bila kita memperbanyakkan doa dengan menyebutkan kalimah moga Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan Nabi dengan maqam al-mahmuda, maka undi-undi itu semua akan menjadi penyebab juga Nabi SAW diberikan kedudukan yang sedemikian, yang mana kedudukan ini berkait rapat dengan apa yang disebutkan tentang syafaat di akhirat kelak, yang Nabi SAW, kata ulama, boleh memberikan syafaat bukan sekadar apa yang kita faham Nabi itu adalah orang yang pemberi syafaat, tetapi juga sebab Nabi menduduki kedudukan maqam mahmudah ini. Kemudian seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an,
Beliau berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat kelak? Baginda Nabi SAW menjawab, laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadith ahadun awla minka lima ra'aitu min hirsika 'ala al-hadith as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Ketika mana ditanya oleh Abu Hurairah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak, maka Nabi SAW menjawab, wahai Abu Hurairah, aku telah menyangka, aku telah menduga dan aku telah menjangka bahawa tak ada seorang pun yang akan tanya kepada aku lebih awal tentang masalah ini melainkan kau. Daripada sekian ramainya sahabat, Nabi telah pun dapat menjangka soalan ni akan keluar daripada lidah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Kerana aku melihat semangatmu terhadap hadis. Satu orang yang memeluk Islam pada kunjungan waktu-waktu terakhir Nabi sebelum kewafatan, meriwayatkan lebih daripada 3,000 hadis. Ada disebutkan dalam rekod 3,746 hadis. Antara orang yang paling cermat meneliti dan mencerakinkan perjalanan hidup Nabi seusai daripada berkhidmat pada ibunya di rumah, akan bergegas keluar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, menanti di depan pintu rumah baginda Nabi SAW untuk menjadi bukti saksi bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupan seharian daripada mula Nabi keluar dari rumah sampailah Nabi nak balik ke rumah, dia akan ikut. Sebab tu dalam sekian banyaknya bila mana di teliti oleh para ulama, maka didapati antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Manakala ada Sayyidina Abbas sebagai contoh, dia meriwayatkan 200 hadis Sayyidina Abbas. Tapi anak andanya iaitu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah pun meriwayatkan 2,000 hadis. Dan itu masuk dalam bab khalifah. Bila mana kita ni jadi satu orang pemimpin, dapat capai satu kejayaan, dapat capai satu kedudukan kebaikan, maka orang yang kita persiapkan lepas daripada kita kena dapat lebih daripada kita. Itu sifat khalifah. Maka sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara ini, Nabi SAW sudah pun menjangkakan pada zan Nabi, pada sangka Nabi, tak ada siapa yang akan tanya benda ni melainkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Nabi jawab, as'adun nas, daripada kalimah sa'id. Sa'id maksudnya gembira. Bila sebut ada alif di depan, as'adun nas, maksud dia yang paling gembira, paling banyak gembira. Gembira yang terlalu banyak sampai tak tahu nak cakap gembira macam mana. As'adun nas, manusia yang paling bahagia, bi syafaati, dengan syafaatku, yaumil qiyamah, di hari kiamat, adalah orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah khalisan. Orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, min qalbihi au nafsih, daripada lubuk hatinya ataupun daripada jiwa raganya. Hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Sekadar perkongsian saja, minggu lepas hari Isnin, satu hamba Allah ni umur taklah muda, taklah terlalu tua, 48 tahun. Dia minat untuk memeluk Islam dan dia dah ada nama Islam daripada waktu muda dia. Sampailah dia dimasukkan ke hospital Pulau Batah minggu lepas, hari Isnin minggu lepas. Kemudian pagi tu dimaklumkan dia nak memeluk Islam. Bila pihak yang berkaitan pergi jumpa, maka pegawai yang in charge di hospital bagi tahu, doktor dah bagi tahu kata keadaan dia ni tak mengizinkan lah. Dalam beberapa hari saja dia mungkin akan kembali ke rahmatullah. Jadi dia urge, dia bukan mendesak lah, tapi dia memang nak sangat-sangat masuk Islam. Kenapa dia tak buat dulu? Sebab dia bertahan dengan keadaan ibu dia.
antara orang yang dia paling sayang, dan orang tu nak supaya dia tidak memeluk Islam lah, pada faham berkenaan dengan keperluan budaya dan juga ritual agama itu, maka dia tahan tak memeluk Islam. Tapi bila dia selepas daripada 2 minggu mak dia meninggal dunia, dimasukkan ke hospital, dan kemudian doktor pun cek memang tak ada harapan, maka dia pun nak masuk Islam. Pukul 11 pagi pengislaman berlaku, tuan-tuan. 11 pagi. Pukul 3 petang dapat panggilan, dia dah kembali ke rahmatullah. Dan dia guna nama yang dia memang nak pakai daripada dulu, nama dia Firdaus. 3 jam. Kalau kita nak ambil kira lah, 12, 1, 2, 3, kurang lebih 3 jam lebih. Besar mana dan berat mana dosa yang bakal dia bawa depan Nabi, depan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. 4 jam lah masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Dan bukan ini benda baru, zaman Nabi pun dah ada. Zaman Nabi pun dah ada. Bila mana memeluk Islam, terus masuk ke medan jihad. Sampai Nabi kata dia ni adalah orang yang paling untung. Meneganya modal sedikit tapi untungnya besar. Dia masuk Islam dengan syahadah, kemudian syahid fi sabilillah, tanpa solat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa haji. 4 rukun Islam yang ada itu belum lagi sempat dia lakukan, tapi telah pun Allah Ta'ala jemput sebagai syuhada. Yang ni pula di zaman kita tak ada lah perang tu, tapi nak abang kata betapa ada di kalangan kita. Bila Imam Al-Ghazali disebut, belajarlah kamu sangka baik dengan orang yang tak beriman sekalipun. Mungkin nanti di akhir-akhir hayat dia memeluk Islam dan kemudian dia meninggal dunia, banding beza dosa dia dengan kita, dia lagi sikit daripada kita. Maka jangan pernah doa kita ni satu orang yang dah pun pernah menghuni syurga dalam keadaan kita meletakkan sebelah kaki di sana. Tak ada siapa yang boleh duduk dalam keadaan yang confirm, pasti, yakin benar dia adalah orang yang mampu melayakkan diri masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara benda yang disebutkan tentang syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah bagi mana-mana orang yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, datang daripada jiwanya, datang daripada dirinya, tanpa ada paksaan, pujukan, rayuan daripada mana-mana pihak, without any persuasion, without any harassment, tak ada paksaan, maka dia mengucap kalimah syahadah betul-betul kerana Allah, maka dia adalah orang bukan sekadar diberikan syurga, tetapi dalam ruang yang lain dia akan mendapat syafaat daripada Nabi. Bahkan dalam rangkuman semua orang yang dapat syafaat, dia inilah orang yang paling gembira menerima syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam satu lagi hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'wah, fa uridu insyaallah an akhtabiya da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah." Artinya setiap Nabi memiliki doa, dan aku mahu insya-Allah menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Nabi yang ada di atas muka bumi ini, termasuk dalam rangkuman 124,000 orang itu, adalah para Nabi yang memiliki akan doa. Dan setiap Nabi ini boleh saja berdoa, dan doa itu pasti akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi menyimpan doa tersebut untuk dijadikan sebagai syafaat bagi umat Nabi di akhirat kelak, sebagai satu gadaian, sebagai satu pajakan, sebagai satu garanti untuk Nabi SAW. Jadikan doa tersebut sebagai syafaat untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ni adalah umat yang besar. Ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kalau kata sebut umatul dakwah, mana-mana orang yang hidup selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah umatul dakwah, umat Nabi yang perlu untuk kita dakwah, dan dia berterusan sampai hari kiamat. Manakala umatul ijabah adalah kita-kita ni, yang termasuk dekat situ orang yang memeluk Islam, dan termasuk juga dekat situ orang yang lahir sebagai seorang Islam. Jangan pernah rasa yang lahir sebagai Islam ni tak ada nilai. Dia adalah nilai yang cukup besar, kerana keturunan itu dijaga
susur galurnya supaya senantiasa berada dalam keimanan. Ia adalah satu benda yang besar perjuangan. Dia adalah satu benda yang begitu besar pengorbanan. Dia bukan benda kecil-kecil. Agak sukar hari ini kalau kita nak mempertahankan, macam kita selalu sebut, nak jadi seorang Islam adalah senang, mengucap 2 kalimah syahadah, khalas, selesai. Tetapi nak kekal menjadi seorang Islam yang jitu, yang padu, yang kekal begitu nilai imannya, ia adalah satu benda yang penuh dengan mujahadah, pengorbanan. Segala perkara yang sukar perlu kita tempuh, perlu kita rasa, perlu kita telan. Dan sebab itu bayangkan keturunan kita bersilih ganti, bersusur galur, silsilah itu tak terputus, dan keseluruhan daripada tok nenek kita adalah orang Islam dan kekal sampai kita. Maka amat rugi dan amat tidak patut bagi anak cucu yang ada pada hari ini menjadi seorang Islam tetapi tidak mahu pernah mensyukuri nikmat yang dia miliki, iaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian dalam ruang yang sama, Imam Muslim menambah pada sebagian riwayat daripada hadis yang disebutkan tadi, syafaat tersebut insya-Allah akan diperolehi oleh setiap umatku yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. La syarikalah, tidak menyekutukan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan apa satu pun, mengikut riwayat Imam Muslim. Maka orang tu tadi dia akan mendapat yang disebutkan sebagai syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku, kata Nabi, untuk al-kaba'ir, orang yang buat dosa-dosa besar dalam kalangan umatku. Siapa yang termasuk di kalangan pendosa besar, yang buat segala perkara yang disebutkan sebagai al-kaba'ir, maka mereka inilah orang yang bakal mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kekal duduk dalam keadaan meneruskan perbuatan dosa-dosa kecil, maka orang ni tadi bila mana dia meninggal dunia hanya ada dosa kecil, dia tak layak dapat syafaat. Pernah dibincangkan dengan begitu tertib di kalangan para ahli ulama antara Imam Malik dan juga Imam Syafi'i pada bab pembahasan tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa meninggal dunia dalam keadaan bawa dosa kecil tak dapat syafaat, maka menangis. Kata pasal pula menangis, dia kata tak dapat syafaat. Allah tak perlu pada syafaat, sebab dosa tu bakal diampunkan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana orang tu datang dengan pendosa besar, siapa pendosa besar? Ramai yang dimasukkan dekat situ yang tidak mendirikan salat, orang yang melakukan rasuah, orang yang mengambil harta dengan jalan yang haram, orang yang melakukan zina, berjudi, yang menderhaka ibu dan ayah, pasangan yang saling tidak mentaati Allah, melakukan nusyus, melakukan perkara-perkara dayus. Orang-orang ini kalau kekal dengan keadaan sedemikian tanpa pernah mohon taubat kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan membawa sebeban dosa-dosa besar, dan mereka itu dicatatkan di sisi Allah sebagai ahli kabair, orang-orang yang diangkat sebagai pendosa besar, maka golongan inilah sahaja yang bakal mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia juga berkaitan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, muatkan dalam riwayat Imam Tirmizi, dalam Sunan Ibnu Majah dan Abu Daud dan juga At-Tayalisi, bahwasanya At-Tayalisi menambah Jabir berkata daripada hadis yang disebutkan syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Jabir berkata, sesiapa yang bukan daripada kalangan pelaku dosa besar, maka tiada mendapat syafaat pada dirinya. Maka siapa yang buat dosa kecil, dia ini tak termasuk dalam pelaku dosa besar, maka tak dapatlah syafaat. Jadi kita yang duk minta isfa' lana, yang kita duk minta isfa', yang kita duk minta syafaatkan aku, syafaati ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami ya Rasulullah, nak memberikan kalam khabar kepada kita, kita ni adalah manusia yang cukup mudah terdedah dalam melakukan dosa-dosa besar. Sebab tu kita duk harap syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma ana bisyirari ummati, qil
fakaifa anta bi khiyariha qala amma khiyaruha fayadkhuluna al-jannah bi a'malihim wa amma syiraruhum fayadkhuluna al-jannah bi syafaati. Sebaik-baik aku adalah terhadap umatku yang jahat. Nabi sebut sebaik-baik kebaikan yang ada pada aku ni adalah kebaikan yang bakal dinikmati di kalangan umatku yang jahat, yang bukan nakal lah, yang buat dosa besar. Bagaimana pula, baginda Nabi SAW ditanya, bagaimana pula dengan sebaik-baik umat? Maka Rasulullah SAW menjawab, sebaik-baik umatku akan masuk syurga dengan amalan-amalan mereka. Adapun yang sejahat-jahat di kalangan umatku, mereka masuk syurga dengan syafaatku, kata Nabi SAW. Lepas dalam usaha kita nak mencari dan nak menjadi orang yang bakal mendapat syafaat Nabi SAW, ulama sebut yang pertama, kena minta supaya termasuk dalam golongan orang yang mendapat syafaat. Tapi jangan duk fikir pula jadi syafaat untuk orang dosa besar, maka kena buat dosa besar dulu, lepas tu baru minta. This is mangkak. Tak, bukan lagu tu dia punya calculation dah. Matematik dia bukan begitu. Matematik dia apa dia? Matematik dia adalah, ya Allah, kau kurniakanlah kesempatan padaku untuk memperoleh syafaat Nabi SAW. Sebab kita tak tahu dosa mana yang kita buat ni bakal menjadi pencetus kepada dosa besar. Ada orang dia kata dia buat dosa kecil je. Dosa apa? Buang sampah hari-hari dalam longkang tersumbat, jadi banjir, kesan buruk kepada satu pekan, bahkan menyebabkan kematian. Rentetan perkara-perkara tu dia akan pi kepada satu benda yang besar. Dia ada nilai butterfly effect, dia ada domino effect kat situ. Sama juga dengan orang yang mengambil rasuah dan sebagainya. Dia cuma tipu sikit perbuatan itu untuk mengelabui beberapa perkara. Kesan dia apa dia? Kesan dia kepada kejatuhan moral dan juga institusi sosial itu sendiri. Orang akan mula claim, orang akan mula blame, orang akan mula beritahu kata institusi tersebut adalah institusi yang tak berguna. Sedangkan yang buat tu seorang bukan semua. Ada agensi tertentu mengambil rasuah, seorang tu je. Tapi bila jadi apa-apa, orang pakat kata nama agensi bukan orang tu. Sama juga dengan kita. Bila mana benda-benda yang seperti ini yang kita tak cermat, kita tak teliti dan kita rasakan benda tu biasa-biasa, yang orang marah bukan nama kamu, orang marah tu orang Islam. Dekat kereta belakang tulis Islam is the way of life. Sampai traffic light buang sampah kot tingkap penuh. Ni bukan the way of life, yang ni West life. Boleh faham tak tuan-tuan? Sebab tu kesan tu kita tak tahu macam mana kita diberikan satu penanda isyarat daripada Nabi SAW. Perbanyakkan istighfar. Bahkan ketika nak solat pun minta ampun pada Allah. Pasal apa kata minta ampun? Wuduk kan ada sebut minat tawabin. Kami termasuk dalam golongan yang bertaubat. Daripada taubat kita akan naik kepada al-aubah. Daripada al-aubah kita akan pergi kepada al-inabah. Dan nak jadi orang yang kekal duduk dalam kedudukan sedemikian, menggarap perjalanan terbaik, duduk mendekat pada satu kedudukan terbaik di sisi Allah, maka tak lain tak bukan dia kena minta keampunan daripada Allah berlarutan dan berlanjutan, tanpa ada sedikit pun tersisa ruang waktu dalam hidup dia, melainkan dia merasakan setiap perbuatan dia, setiap perkataan dia, setiap pemikirannya, setiap sentuh rasanya, setiap perkara yang dia lakukan dalam aktiviti seharian adalah perkara yang barang mungkin menjemput dan juga mendapatkan dosa. Sebab tu benda ni jarang kita duk fikir, kerana kita banyak mengambil helah dengan merasakan dosa orang lain lebih banyak daripada kita. Sebab tu kita sebut, kalau hidup sekadar mencari salah orang, tidak perlu belajar. Tetapi kalau hidup nak cari salah sendiri, kita kena mengaji, kena belajar, baru kita nampak salah kita apa dia. Kalau takat nak cari salah manusia lain ni, tak payah belajar, tak payah mengaji, tak apa.
Masuk masjid, tunjuk orang tu, tengok orang ni, lepas tu geling kepala sikit, buat muka keinsafan tu, dah. Tapi kalau kita nak cari salah diri kita, ya Allah, banyak benda kita nak kena lalu. Minta hidayah, minta taufik, minta burhan, minta syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana ditanyakan berkenaan dengan perkara yang sedemikian, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan gagasan kedudukannya adalah sebaik-baik orang yang duduk dalam keadaan menunaikan tuntutan menjadi seorang Islam yang baik, maka dia mempunyai persentage yang besar untuk masuk syurga dengan amalan-amalan dia. Nah, sebab tu Imam Syafi'i dalam kaedah dia menata rias kedudukan amalan dalam kehidupan seorang Islam, dia tumpu pada amalan yang banyak membuahkan pahala. Yang ni selalu kita sebut. Pasal Imam Syafi'i dia ambil pendekatan hadis yang menyokong perbuatan ibadah sedemikian. Maka kita tengok balik, ya, dia punya benda tu dapat banyak pahala. Sama macam apa yang disebutkan ambil wuduk yang kita bagi contoh itu. Kalau kata sentuh isteri tak batal, maka kita Imam Syafi'i sentuh, mazhab Syafi'i sentuh isteri batal, maka kita pun berwuduk semula. Jadi kalau ketika ditanya oleh imam-imam mazhab Maliki, ulama Maliki bertanya pada Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i kata, yalah, kalau sungguh pun tak batal, maka aku mendapat pahala memperbarui wuduk. Boleh faham tak? Dia sentuh bini, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kata batal. Bila batal, ambil wuduk. Jadi Imam Malik, ulama mazhab Maliki tanya, kalaulah sentuh tu tak batal, memang tak batal. Jadi kalau tak batal pun aku masih lagi dapat pahala. Pahala apa? Pahala memperbarui wuduk. Maka mereka pun setuju, benda tu okey. Lalu Imam Syafi'i tanya balik, cuba bayang, ataupun memang sentuh isteri itu batal, walastumun nisa, termasuk isteri kamu, jadi apa hampa kena buat? Apa yang hampa boleh buat? Sebab hampa tak memperbarui wuduk. Tapi bagi kami mazhab Syafi'i, berbarui wuduk, maka wuduk kami masih ada. Maka sebab itulah tawakuf dekat situ untuk mazhab Syafi'i, demikian untuk mazhab lain macam tu. Sebab tu dia tak ada nilai membida'ah sesat kan. Dia ada nilai berlapang dada dekat situ. Sama juga dengan menyapu air di kepala. Bila sebut kata sapu air di kepala, surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6, mazhab Maliki dia mensasarkan untuk basuh semua kepala. Imam Syafi'i dia kata sebahagian. Kalau dalam kitab lama dia sebut setengah kepala, sebahagian. Lalu ditanya kepada Imam Syafi'i, siapa kata sebahagian? Maka Imam Syafi'i pun pegang, yang ni apa dia? Ni kepala. Ni apa dia? Ni kepala. Ni apa dia? Ni pun kepala. Yang ni apa dia? Ni kepala. Maka aku basuh tak mana pun kepala agaklah. Jadi kalau kita tanpa basuh semua pun kepala. Tapi kalau aku basuh sebahagian pun masih lagi pergi kepala. Tak ada orang panggil tani tungau, ni cekenet, ni pokke, dah semua kepala. Tapi peganglah tak mana pun kepala. Sebab tu yang disebutkan sebahagian tu. Sebab tu bila sebut tentang perkara ini, nilai amalan itu membuahkan pahala, maka Nabi kata orang yang baik di kalangan umat Islam, mereka bakal masuk syurga dengan amalan. Tetapi yang duduk dalam kelompok yang melakukan dosa besar, mereka inilah yang bakal mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bagi ruang untuk azan demi syiar umat Islam. Tafadhal mashkura. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Hadis yang seterusnya daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khayyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula nisfu ummatil jannah fakhtartu syafa'ah li'annaha a'ammu wa akfa atarawnaha lil muttaqin al mustafin la walakinnaha lil muznibin al qatta'in al mutalawwithin. Aku ditawarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara memberi syafaat bagi umatku atau setengah umatku dimasukkan ke dalam syurga. Aku memilih syafaat kerana ia lebih umum dan lebih mencukupi. Adakah kamu menyangka diberikan kepada orang yang bertakwa dan terpilih? Tidak. Tetapi ia diberikan kepada para pendosa, orang yang selalu melakukan kesalahan serta yang kotor.
Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihi hajatan kuntu waqifan 'inda mizani fa in rajaha wa illa syafa'tu fi." Sesiapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, maka aku akan berdiri di sisi timbangan amalnya. Jika timbangan amalnya itu lebih berat, maka aku biarkan. Jika tidak, aku akan memberi syafaat kepadanya. Kebaikan bagi orang yang menunaikan hajat saudaranya. Hadis riwayat daripada Abu Nuaim. Hadis ini bukan hadis palsu, cuma disebutkan dalam kitab Hilyah Al-Awliya adalah merupakan hadis yang diletakkan pada kedudukan yang sangat lemah. Cumanya hadis ini pada tingkat perkara yang berkaitan tentang kedudukan Nabi berada di sisi timbangan, setidaknya kata ulama ada dalam hadis ni. Jadi bila cari hadis yang banyak tu, tak ada hadis lain cerita tentang benda ni melainkan hadis ni ya. Maka hadis ni lah yang banyak dimasyhurkan untuk dijadikan sebagai andalan dan juga fadail untuk kita ambil faham bahawasanya Nabi SAW akan berada di timbangan mizan bagi setiap hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia masih hidup menunaikan hajat saudaranya. Kalau timbangan dia tu belah amal baik itu berat, maka Nabi biar, sebab dia pasti akan mendapat kalimah wadkhuli jannati. Dia akan mendengar kalimah masuklah kamu ke dalam syurga aku. Tapi kalau timbangan untuk amal baik itu kurang, yang dosa itu pula berat, Nabi SAW akan memberikan syafaat pada orang tersebut. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Abu Ad-Da'if Al-Yamani rahimallahu ta'ala riwayatkan dengan sangatnya yang marfu' pada Nabi SAW bahawa Jibril AS turun kepada Nabi SAW dengan membawa 7 berita gembira yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelum ini sebagai penghormatan kepada Nabi. Awaluha yaqulu Allah Ta'ala, ya Muhammad, man ata'ani min ummatika kama yanbaghi min qabiltu minhu ta'atah summa la ukallifu wa ujziyahu al-jaza' ala ta'atihi kama yanbaghi minni la kama yaliqu bi. As-saniyah unzuru fi jawarihi fa in kanat sittatun muznibatun wa wahidatun muti'atun zahabatis sittah al-muznibah lil wahidah al-muti'ah. Al-thalithah man taba min ma'asi wal atham ukhrijtuhu min zunubihi kayum waladathu ummuh. Al-rabi'ah man asra ala zambi ibtalaituhu bil asqam wal amrad hatta uthira ala kurhin min. Al-khamisah man adhnaba dhanban ya'lamu annahu asa'a ghafartu lahu wala ubali. As-sadisah aftahu alaihimul hawiyah 40 yawman wal zamharira 40 yawman aj'alu zalika hadduhum minan nar. As-sabi'ah iza qamatil qiyamah wa qamu bayna yaday uhasibuhum hisabal maula al-karimi lil abdi ad-da'ifil miskin. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesiapa daripada kalangan umatmu yang mentaatiku seperti mana yang dikehendaki, maka aku menerima ketaatannya itu. Kemudian aku tidak membebaninya dan aku berikan ganjaran taatnya seperti mana yang seharusnya bagiku, bukan seperti mana yang layak baginya. Kedua, lihatlah anggota tubuhnya, sekiranya 6 daripadanya melakukan dosa dan 1 yang berbaki melakukan ketaatan, maka aku hapuskan 6 yang melakukan dosa kerana 1 yang melakukan ketaatan. Ketiga, sesiapa yang bertaubat daripada maksiat dan dosa, maka aku bersihkannya daripada dosa seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Keempat, sesiapa yang melakukan dosa, maka aku timpakan kesakitan kepadanya untuk mensucikannya walaupun dia tidak suka. Yang kelima, sesiapa yang melakukan dosa dan dia mengakui telah melakukan keburukan, maka aku ampunkan dia dan aku tidak perlu peduli lagi dengan keburukan yang dilakukan. Keenam, aku buka untuk mereka bahang neraka selama 40 hari dan zamharir, kedinginan dalam neraka yang teramat selama 40 hari, dan aku jadikan mereka terlepas daripada api neraka aku.
Ketujuh, apabila berlaku kiamat dan mereka berdiri di sisiku, maka aku akan hisab mereka seperti hisabnya seorang tuan yang pemurah kepada hamba yang lemah. Hadis-hadis berkenaan hal ini terlalu banyak dan tidak terkira dan terlalu masyhur untuk disebutkan. Kami menukilkan sekadar ini sebagai kemuliaan untuk kitab ini. Hanya Allah yang memberi taufik, hidayah dan taufik. Ini yang disebutkan pada perkara berkaitan dengan syafaat Nabi SAW. Tinggal lagi dalam pencerahan berkenaan dengan syafaat, bahkan dalam satu riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim juga nak kepada syafaatku. Nabi Allah Ibrahim AS juga berkehendak pada syafaat Nabi SAW. Satu ketika dalam satu riwayat panjang daripada Anas bin Malik radhiyallahu an menceritakan bagaimana kumpulan-kumpulan manusia mula keluar untuk mencari nabi-nabi yang mereka tahu kenabian mereka untuk mendapatkan syafaat. Bermula daripada Nabi Adam AS. Maka Adam AS mengatakan, nafsi, nafsi, aku duk fikir pasal aku ni. Aku masih lagi tak habis fikir pasal aku. Adakah boleh selesai selamat ataupun tidak? Kerana dalam riwayat tersebut meletakkan bahawa Nabi Adam AS memikirkan tentang doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Maka Nabi Adam kata, pergilah kepada Nabi yang lain. Kemudian manusia ini terus berbondong menuju kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa pun merasakan dia pun perlu kepada satu perkara yang menyelamatkan diri dia untuk melayakkan masuk ke dalam syurga. Maka dia pun minta supaya manusia yang ada pergi kepada Nabi yang lain. Sampailah kepada Nabi Isa AS. Nabi Isa pun berkata, aku bukanlah orang yang dapat melakukan, memberikan syafaat. Lalu mereka pergi kepada Nabi SAW. Baginda Nabi SAW bangkit dan kemudian diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian Nabi SAW dikirimkan amanah dan kasih sayang pada perbuatan memberikan syafaat kepada umat hamba yang minta kepada Nabi SAW. Kemudian orang yang minta kepada Nabi ini, dalam riwayat disebutkan daripada Imam Muslim, orang yang pertama di kalangan mereka akan melintas dalam keadaan seperti petir. Dia akan laju seperti barqun, iaitulah yang disebutkan sebagai kilat. Dan sebab itu syafaat Nabi SAW bukan hanya berkisar pada orang yang duduk di padang mahsyar. Syafaat juga ada pada golongan manusia yang sudah pun menjadi ahli syurga. Allah mengumpulkan manusia dan orang beriman berdiri hingga syurga didekatkan kepada mereka. Kemudian mereka meletakkan bahawasanya nak masuk ke dalam syurga sangat-sangat. Dan golongan inilah yang dipercepatkan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian golongan ketiga, orang yang duduk dalam neraka. Orang beriman yang masih tersisa dalam neraka. Ada tak orang beriman masuk dalam neraka? Ada. Bila mana mereka bertemu dengan Nabi SAW minta syafaat, maka selesai pada satu bab. Kemudian daripada disebutkan daripada Qatadah, dia mendengar daripada Nabi SAW hadis yang sama juga daripada Anas bin Malik, juga perkara yang seangkatan. Kemudian kata Nabi, aku keluar dan mengeluarkan mereka daripada neraka dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Lalu aku kembali untuk ketiga kalinya dan meminta izin kepada Tuhanku. Lalu aku pun diizinkan menghadap kepadanya dan melihatnya. Lalu aku bersujud. Ketika mana aku bersujud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku, irfa' ra'sak, angkatlah kepala kamu wahai Muhammad, ucapkanlah, maka didengar, berilah syafaat, nescaya engkau diizinkan memberikannya dan mintalah nescaya akan diberi. Bahkan dalam sekuel siri permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu neraka dan kemudian dimasukkan pula orang yang daripada neraka ke dalam syurga, disebutkan sebanyak 3 kali. Yang pertama, Nabi SAW sujud, kemudian Allah Ta'ala panggil Nabi, angkat kepala, minta kepada Allah, masukkanlah ke dalam syurga siapa-siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk duduk dalam neraka tapi dia pernah ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk syurga. Dibuka pintu syurga seluas timur dan barat. Kemudian dah selesai, datang pula kali kedua, Nabi SAW minta lagi, masukkanlah dalam syurga siapa-siapa ucap kalimah la ilaha illallah khalisan.
Siapa-siapa yang ucap kalimah la ilaha illallah masuk ke dalam syurga. Tak ada Muhammad Rasulullah pun, tak apa, sebut la ilaha illallah pun cukup dah. Maka orang ni pula tadi akan berbondong-bondong masuk ke dalam syurga. Sampailah yang ketiga, siapa-siapa yang ada dalam diri dia merasakan Tuhan tu satu, Tuhan tu bukan dua, Tuhan tu bukan tiga, Tuhan tu bukan banyak, dan dia tu sentiasa duduk dalam keadaan tidak pernah menyekutukan Tuhan yang satu tu. Sebab kata ulama, sama ada dia mengenal Allah dengan kalimah Allah ataupun tidak, tapi dia tahu Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini adalah yang maha satu, maka orang seperti ini pun mereka juga mendapat titisan tempias syafaat Nabi SAW. Dan antara perbincangan berkenaan syafaat yang terakhir, syafaat yang tidak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syurga tetapi diberikan kemudahan di neraka adalah syafaat yang khusus kepada Abu Talib bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bila ditanya di manakah Abu Talib, kata Nabi SAW dia berada di Madmad finnar, dia ada di dalam neraka. Tapi matmat ni maksud dia satu kedudukan yang bukan dalam, jangkatnya. Jangkat dia terang mana? Takat buku lali. Batakat buku lali saja. Dan kata Nabi, kalau bukan kerana syafaatku, nescaya Abu Talib akan diletakkan di kerak neraka. Maksudnya akan masuk bawah ni. Tapi pasal Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Talib, ada nilai kebaikannya dekat situ, maka di situlah yang menyebabkan Abu Talib kakinya sahaja yang duduk dalam api neraka, manakala badan yang sampai ke atas ni tak masuk dalam api neraka. Adalah riwayat lain yang membincangkan secara khusus ketika mana Abu Talib meninggal dunia, Nabi SAW telah menyapu seluruh tubuh Abu Talib, tetapi dilupakan, kata ulama, pada bahagian tapak kaki. Dan saya kalaulah disapu seluruh, dia berbincang mesti tak masuk dalam neraka. Tapi asbab daripada itu jugalah nak abang kata syafaat Nabi tetap juga diberikan kepada Abu Talib, mendapat juga pada Abu Talib, dengan keadaan dia cuma dimasukkan ke dalam api neraka takat buku lali saja. Tapi buku lali ahli neraka ni bukan buku lali macam perbandingan kita di dunia. Kalau hari pun dah beza besar, tambahlah tubuh badan. Kalau syurga kita boleh ambil pada rangkuman 27 meter untuk lelaki, 17 meter setengah untuk perempuan yang masuk dalam syurga. Untuk dalam neraka beza. Gigi geraham saja besar Bukit Uhud ahli neraka. Gigi geraham besar Bukit Uhud. Tak kira lagi lubang hidung, tak kira lagi hidung, tak kira lagi tangan, jari. Fikir gigi geraham saja besar Bukit Uhud. Golongan ini bila masuk dalam neraka, mereka akan diseksa menikmati azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana disebutkan tentang pembakaran kulit satu demi satu, kemudian badala, ditukar pula menjadi kulit baru, semua akan rasa nikmat azab tu ahli neraka yang mana masuk dalam neraka. Sebab tu bila tengok pada komposisinya hari ini dengan kaedah fikir kita yang paling mudah, kalaulah gigi geraham saja besar Bukit Uhud, neraka yang begitu besar ni perlu ambil masa berapa tahun untuk settlekan satu sekujur tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'iyadzubillah. Sebab itu tuan-tuan, berharaplah kita, berhadaplah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga termasuk dalam lingkungan manusia yang memperolehi syafaat daripada Nabi SAW. Tambahan pula kita mengambil kebaikan dalam bulan Rabiul Awal, Rabiul Anwar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita dengan pandangan rahmat, asbab daripada rahmat yang dibawakan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Moga-moga rahmat itu kita juga turut sama dapat menghirupnya, dan jadikan Nabi sebagai panduan dalam hidup kita. Tak ada satu pun hari selain daripada kita mesti menjadikan Nabi sebagai suri tauladan, contoh ikutan. Redup bukan sebarang redup, redup tanda hari nak hujan. Hidup bukan sebarang hidup, hidup Nabi jadikan panduan. Banyak hari antara hari paling mulia hari Jumaat, banyak Nabi antara Nabi paling mulia Nabi Muhammad. Moga-moga kita termasuk dalam umat Nabi yang beroleh syafaat dan kita dapat dipertemukan di dalam syurga bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi moga-moga takat itu dulu berkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kebaikan mohon tolong sebar lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong jauhkan. Bak kata patah sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang.
aqulu qawli hadha astaghfirullahal adzim wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.